Siapa Galaxy Tab A? Support BTS, Ariana ke? Cikgu nak identify dulu siapa yang masuk supaya cikgu tahu tu student cikgu. Ya, siapa nama awak? Galaxy Tab A siapa? Wah, Kriti, okey. Kriti ya. Support BTS, Ariana. Memang 7 orang, siapa lagi? Tak masuk ni. Ini je ke kawan korang? 8 orang saja yang hadir tadi masa matematik? Ada lagi? Sebelum cikgu mulakan kelas. Tadi tak ada Sam ke? Sam Gaprian dengan siapa? Vinesh? Vinesh ada, datang. Lagi Kyuchun. Kyuchun tadi tak ada datang? Kyuchun? Dengan Fatah. Fatah pun tak ada datang tadi. Okay, tak apa, cikgu teruskan. Cikgu teruskan boleh? Ada soalan cikgu Okey, minggu lepas kita dah habis subjek bab untuk bab 4 sebatian karbon. Betul? Kita dah habis? Betul dah habis? Sudah cikgu form 5? Dah habis kan? Korang tak respon. Korang tak dengar cikgu ke? Itu minggu lepas cikgu ada bagi tak yang ni? Soalan ni kat awak, link dia. Sebelum ni, mata awak boleh jawab dulu kalau kita tak sempat jawab kat sini. Ada cikgu dah bagi link pada awak soalan ni? Cikgu tak dengar awak sebab cikgu dah tutup semua suara. So kalau awak nak cakap, awak kena check dengan cikgu. Cikgu ada bagi link pada awak soalan ni?
Tak ada. Okey, tak ada. So, nanti cikgu akan bagi awak. Macam biasa awak boleh print ataupun awak boleh ni, tapi cikgu nak awak mesti ada soalan ni. Okey, buka soalan dan buat dekat rumah. Sebelum tahu kita sempat soalan yang sikit saja kan? So awak boleh jawab soalan yang seterusnya. Sekejap cikgu akan bagi link. Okay, try buka link ni. Siapa yang tak boleh buka link ni, boleh beritahu cikgu. Cikgu dah bagi kat chat. Okay, cuba buka dulu. Supaya awak boleh ulang kaji balik yang ni, soalan ni. Siapa yang tak boleh buka, bagi tahu cikgu. Cikgu akan teruskan dengan pembelajaran. Okay? Okay, boleh cikgu teruskan. Okay, so soalan yang pertama, antara yang berikut yang manakah sebatian tidak organik? Okay, ingat balik, minggu lepas cikgu jawab sebatian tidak organik sebelum minggu lepas ni satu. Okay, so sebatian organik tu apa? Sebatian organik daripada mana unsur? Daripada haiwan ke bukan? Daripada benda hidup ke bukan hidup? Sebatian tak organik. Ya, dia adalah benda hidup, betul. Okay, dia adalah benda hidup. So antara yang berikut mana satu benda hidup? Jawapan dia satu adalah sebatian tak organik. Okey, sebatian tak organik adalah daripada benda hidup kan? Okey, so benda hidup, benda bukan hidup. Okey, so benda bukan hidup. Sebatian tak organik. Okey, so cikgu salah tanya soalan. Okey, soalan sebatian tidak organik. Okey, sebatian tidak organik adalah sebatian tak organik. So sebatian tak organik adalah daripada benda hidup lah, organisma hidup. So jawapan dia adalah antaranya jawapan dia antara B ataupun C kan, betul tak? Tapi dia bukan kelapa sawit. Kenapa kita kata bukan kelapa sawit? Sebab dia bukan unsur karbon hidrogen. So jawapan yang paling tepat adalah C. Okey, karbon hidrogen bukan daripada minyak kelapa sawit. So jawapan dia C. Ya, batu kapur. Okey, betul, batu kapur. Jawapan dia adalah batu kapur. Organisma bukan hidup kan? Sebatian, okey. Ya, betul, cikgu salah. Sebatian tidak organik. Sekejap. Okey, sebatian bukan organik. Sebatian bukan organik adalah daripada benda bukan hidup. Benda bukan hidup. Ya, cikgu salah. Sekejap. Okey, dia adalah benda bukan hidup. So, benda bukan hidup kat sini antaranya kertas, tisu, gula dan juga batu kapur, benda bukan hidup. Tapi dekat sini dia kata sebatian tidak organik yang paling tepat adalah batu kapur. Kenapa kita kata batu kapur? Sebab kertas tisu manusia buat. Okey, sama juga dengan gula. So batu kapur tu adalah hasil semula jadi. So disebabkan tu benda bukan hidup, so kita kata C jawapan dia. Okey, jawapan dia C ya. Okey. So nombor 2, apakah itu hidrokarbon? Okey, daripada perkataan tu boleh fahamkan hydro maksudnya hydro air. Carbon lah unsur karbon. Jadi
Jawapan paling tepat nombor 2 adalah A. Sebatang yang mengandungi unsur hidrogen dan karbon sahaja. Okey, betul. Sebab dia ada dua sahaja. Hidrogen dan juga karbon. Okey, so jawapan nombor 2 A. Okey, nombor 2 A. So nombor 3, petrol boleh diasingkan daripada diesel melalui penyulingan berperingkat kerana bahan kimia ini, okey, ingat balik ni dalam okey, ingat balik ini daripada sekejap. Soalan tu. Okay, so ini daripada subjek yang sumber hidrokarbon tu. Okay, sumber hidrokarbon tu. So tengok sini, petrol boleh diasingkan, diesel dengan petrol dengan diesel boleh diasingkan daripada sumber petroleum yang kita gali. Okay, so sebenarnya kita nak asingkan petroleum dengan diesel ni adalah melalui apa? Tengok balik sumber hidrokarbon. Kalau awak tengok. Sumber hidrokarbon. Iaitu, kalau awak tengok kan, dekat sumber hidrokarbon, okay, hidrokarbon, dekat sini petroleum, kita boleh asingkan petrol dengan diesel tu. Kenapa? Kerana apa? Okay, disebabkan oleh takat didih yang berbeza. Okay, dua-dua ni, diesel dan juga petroleum kita boleh dapatkan daripada, petrol. Diesel dan juga petrol kita boleh dapatkan daripada petroleum, sumber petroleum. Jadi, okay, kalau awak, jawapan adalah A ya. Kenapa cikgu kata A? Sebab petrol dengan diesel ni kita boleh asingkan dengan takat didih yang berbeza. Okay, kalau awak nak tahu petrol ni, okay, petrol takat didih dia adalah di antara 40 darjah Celsius. Okay, di antara 40 darjah Celsius, petrol lah. Petrol takat didih dia adalah 40 darjah Celsius. Okay, darjah Celsius. Celsius macam ni je. Bahasa Melayu. Kita kecil, tak macam ni saja. Boleh faham C. Cikgu tak C ya, darjah Celsius. Manakala untuk diesel pula, okay, diesel ni awak boleh cakap dia dalam 60 hingga 70. Okay, 60 hingga 70 darjah Celsius. Jadi bila kita panaskan dua-dua ni, petroleum tu lah, kita panaskan petroleum tu, okay, pada takat 40 kita dah dapat petroleum. Kita dah dapat petrol. Okay, manakala untuk bila kita panaskan ni sampai 60 dengan 70 baru kita dapat diesel. Okay, so ini jawapan dia lah. So jawapan 3 adalah A. Okay, ini soalan kehebat lah. Kalau tengok ini dekat nota kan, cikgu dah bagi muka surat 67. Rujuk balik ah. Rujuk balik. Okay, seterusnya soalan nombor 4. Nombor 4, maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri suatu bahan. Cikgu besarkan. Okay, maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri suatu bahan. Bahan ni larut dalam air, mudah meruap dan juga kurang menghasilkan jelaga apabila dibakar. Ingat balik jelaga cikgu cakap apa? Jelaga tu cikgu cakap bila kita bakar sesuatu kan ada habuk-habuk dia tu, itu jelaga. So yang ni dia bila kita bakarkan dia tak keluarkan jelaga. So jawapan nombor 4 adalah ya, alkohol, alia. Kenapa alkohol? Sebab satu, jawapan dia larut dalam air. Lepas tu dia lagi satu mudah meruap, dia keluarkan bau yang tajam. So itu alkohol. Kemudian bila awak bakar alkohol, dia tak akan keluarkan jelaga. So jawapan paling tepat nombor 4 adalah alkohol. Okey, seterusnya nombor 5. Okey, nombor 5, persamaan perkataan di bawah menunjukkan suatu tindak balas kimia. Okey, so tindak balas kimia
Glukosa tambah dengan yeast untuk menghasilkan karbon dioksida dan juga etanol. Okay, so apakah tindak balas kat sini? So yang penting awak tengok kat sini yeast. Bila yeast, kita kata sebagai apa? Lagi satu pula, hasil dia adalah karbon dioksida dan juga etanol. So tindak balas ni apa proses dia? Proses dia. Dia adalah penapaian. Kenapa aku kata penapaian? Nampak tak yeast? Okay, kita ada proses penapaian. So nanti yeast ni akan bernafas menggunakan karbon dioksida dan juga etanol. Etanol lah, alkohol. So penapaian. Yang lain tu tidak tepat. Pempasturan, ingat balik apa tu pempasturan, hidrolisis dan juga pengesteran? Ingat lagi cikgu kata? Ada kan pempasturan tu apa? Pempasturan. Hidrolisis kita singkirkan, dia menggunakan air. Pengesteran untuk alkohol. Okay, kita hasilkan alkohol yang ada bau yang manis. Okay, ingat balik yang ni proses ni. Kemudian nombor 6. Okay, nombor 6 perkataan di bawah menunjukkan tindak balas kimia untuk membentuk ester. Okay, ni ester. So etanol campur dengan apa untuk menghasilkan ester? Ingat balik untuk menghasilkan ester kita perlukan apa? Kita perlukan etanol dan juga X adalah balik D, asid organik. Asid organik daripada minyak kan? Asid organik. Bukan, asid organik daripada asid. Etanol, asid organik campur dengan ester dan dia betul asid organik. Sekejap cikgu cari jawapan dia betul di asid organik. Okay, so kita nak hasilkan ester kan? So bila kita hasilkan ester, kita gunakan asid organik. Bila etanol campur dengan asid organik, dia akan menghasilkan ester dan juga air. Okay, betul. So jawapan dia D. Okay, seterusnya soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7. Apakah ciri lemak tepu? Ingat balik lemak tepu dihasilkan daripada siapa? Daripada haiwan ke ataupun tumbuhan lemak tepu? Dia daripada haiwan. Okay, daripada haiwan. Kemudian kalau dia hasilkan daripada haiwan, so dia daripada suhu bilik dia menjadi apa? Dia cair ke pepejal? Dia mestilah jawapan untuk 7 apa? Mula 7. Kita bincang dulu. D, pepejal pada suhu bilik. Okey, betul. Kenapa? Okey, yang pertama tengok tak kandungan kolesterol rendah. Okey, kalau lemak tepu dihasilkan daripada lemak haiwan. Jadi kolesterol dia bukan rendah tapi tinggi. Okey, kandungan kolesterol dia. Kemudian larut dalam air. Okey, kalau awak ingat balik larut lemak tepu dengan lemak tak tepu, dua-dua tidak boleh larut dengan air dalam air. Okey, dua-dua tak boleh larut air. So B pun salah. Okey, kemudian diperoleh daripada tumbuhan salah sebab ni daripada haiwan, diperoleh daripada haiwan. So jawapan D paling tepat iaitu pepejal dalam suhu bilik. Okey, betul. 7 adalah D. Okey, seterusnya nombor 8. Okey, nombor 8 darjah 1 menunjukkan struktur lemak tidak tepu. Okey, tak tepu. Okey, so ni contoh dia lah lemak tak tepu tu. Awak nampak? Okey, dia ada hilang molekul kat sini. Molekul dia tak ada. Okey, dia tak sambung lagi. Sini molekul yang ni dengan molekul yang ni. Okey, so sekarang ni lemak tak tepu boleh tukarkan menjadi lemak tepu. Okay, untuk pengetahuan awak boleh tukarkan lemak tak tepu kepada lemak tepu. Kerana apa? Okay, cikgu dah bagi clue kat sini. Yang ni dengan yang ni. Jawapan nombor 8 adalah
D. Okey, jawapan nombor 8 D. 8 D. Atom karbonnya boleh menerima atom hidrogen. Okey, sekarang ni jawapan dia D. A. Atom karbonnya boleh membentuk ikatan ganda 2. Okey, so jawapan dia adalah D. Betul D. Kenapa D? Okey. A ni tak tepat. Sebab apa awak cakap A? Kejap ah. Kenapa cikgu kata D dulu? Okey, D dulu sebab ni kan. Tadi cikgu kata, ni atom dia adalah atom karbon dia. Tengok ni atom karbon dia. Karbon dia ni mesti bergabung dengan hidrogen dia. Tapi kalau lemak tak tepu, sebab tu dia bentuk cecair. Dia bentuk tidak tetap lagi. So sebab dia boleh lagi atom tu boleh masuk lagi. Bila dia masuk kat sini, okay, dia penuhkan dekat sini atom dia tu, so dia akan jadi pepejal. Yang ni dalam keadaan cecair. So jawapan yang paling tepat adalah D. Kalau awak kata A, atom karbonnya boleh membentuk ikatan ganda 2, ni seolah-olah awak bagi tahu dia masih lagi dalam bentuk cecair. Dia bukan lemak tidak tepu lah. Dia bukan lemak tepu lah, tapi lemak tidak tepu yang ni. So jawapan paling tepat adalah D. Okey, boleh faham kenapa cikgu kata D? Sebab yang ni atom dia boleh terima lagi hidrogen. Atom karbon dia. Okay, ada soalan yang ni, nombor 8. 8 paling tepat D. A tak boleh. Okay, sebab A masih lagi awak kata dia lemak tak tepu. Okay, boleh ah? Okay, nombor 9. So 9 ingat balik, yang ni adalah buah kelapa sawit. So bahagian mana menghasilkan banyak lemak? Okay, kita namakan dulu. A ni apa? A ni nama dia adalah dekat lapisan luar sekali. So ni adalah kulit dia. Okay, kemudian D kita namakan sebagai isi rong. Okay, kemudian isi rong dan juga B yang ni. B tengah-tengah ni dalam dia. So B adalah sabut. Okay, kemudian C adalah tempurung dia. Okay, tempurung. So mana satu yang menghasilkan minyak yang banyak apabila kita ekstrakkan dia? B. Okay, B. B adalah sabut. Okay, betul. Ingat balik kan, dia ada dua sahaja tempat yang kita nak ekstrak lemak, minyak, iaitu B, nama dia isi rong, sabut. Satu lagi adalah isi rong. Okay, ni sabut, B sabut. Okay, D adalah isi rong. So mana satu yang minyak berkualiti, sabut ke isi rong? Menghasilkan lemak yang berkualiti. Adakah isi rong ataupun sabut? Jawapan dia adalah isi rong, betul. Okey, dua je perbezaan dia. Awak kena ingat sabut dia menghasilkan, kalau awak ekstrak dia akan menghasilkan banyak minyak. Tapi isi rong dia walaupun tak banyak minyak tapi minyak ni berkualiti tinggi. Okey, berkualiti tinggi. So jawapan paling tepat adalah 9B. Okey, 9B. Seterusnya nombor 10, apakah tujuan buah kelapa disteamkan semasa proses pengekstrakan minyak kelapa sawit? Ini pun cikgu dah explain minggu lepas. Ingat balik kenapa kita steamkan dia? Jawapan nombor 10 apa? C. Untuk membunuh bakteria dan kulat pada buah. Okay, ada jawapan yang lain selain daripada C? Okay, so jawapan C betul. Okay, tujuan dia untuk membunuh bakteria dan juga kulat. Okay, bila awak steamkan dia, seolah-olah awak nak singkirkan bahan dia. So macam pensterilan. Okay, kita sterilkan dia untuk bunuh bakteria dan kulat. Selain daripada itu, tujuan dia untuk mengasingkan buah daripada tandan juga. Okay, tapi jawapan A tak betul sebab dia kata untuk mengeraskan buah. Kalau dia kata untuk melembutkan buah, so ni pun jawapan dia juga. Okay, ada dua jawapan dia. Tujuan dia, ada dua tujuan dia. Yang pertama untuk melembutkan buah tu supaya tertanggal daripada tandan dia. Yang kedua untuk membunuh bakteria dan juga kulat. Pensterilan. Okay, kita sterilkan dia. Okay, so 10 jawapan dia C. Okay. Kemudian nombor 11, mengapakah minyak kelapa sawit dialirkan melalui karbon aktif? Okay, soalan ni cikgu rasa mungkin korang tak berapa nampak sangat. Kalau awak perasan dekat yang perjalanan untuk menghasilkan minyak. Okay, ada dia kata sini
Kenapa kita gunakan karbon aktif tu? Tujuan dia untuk apa? Nombor 11. Tengok balik nota. Siapa yang ingat nombor 11 ni? Kenapa kita mesti letak minyak tu, kita campurkan minyak tu dengan karbon aktif? Tujuan dia untuk apa? Nombor 11. Apa jawapan dia? C. Menyingkirkan warna. Okey, betul, menyingkirkan warna. Okey, tujuan karbon aktif untuk menyingkirkan warna. Kalau kita nak singkirkan bau, kita gunakan apa? Tak ada beritahu formula dia. Okey, kalau kita singkirkan bau dan asid kita, kita steamkan. Okey, betul. So, kalau kita nak singkirkan warna, kita gunakan karbon aktif. Tapi kalau kita nak singkirkan bau, kita gunakan steam. Kita steamkan dia untuk buang bau dia. Okey, so jawapan 11 tepat adalah C. Okey, C untuk menyingkirkan warna. Okey, untuk menyingkirkan warna. Okey, ingat kalau tiba-tiba mati awak nanti masuk balik Zoom ni ya. Terpadam awak masuk balik Zoom. Okey, sebab dia dah beritahu lagi ada beberapa minit. Okey, kemudian nombor 12, sabun boleh dihasilkan daripada minyak kelapa dan habuk kayu. Okey, kenapa dia boleh cakap ni? Kenapa habuk kayu kita gunakan? Sebab apa? Habuk kayu tu mengandungi apa? Asid ke, glycerol ke, alkali ke, alkohol? Tengok balik dekat formula untuk hasilkan sabun. Okey, sabun daripada minyak, betul. Okey, minyak kelapa ataupun minyak, kita ambil minyak. Okey, kemudian minyak campur dengan apa? Iaitu campur dengan C, glycerol. Okey, C glycerol. Tapi glycerol tu bukan daripada C kan daripada glycerol kan daripada minyak juga. So dia tak boleh minyak campur minyak. Glycerol tu daripada molekul minyak tu. So C kurang tepat. Sebab sini dia kata minyak kelapa dah. So habuk kayu tu daripada apa? Sumber apa? Apa jenis dia? C kurang tepat. Asid. Sebut kayu ke asid? Sebut kayu adalah alkali. Okey, sebut kayu adalah alkali. Kalau awak tengok balik dekat proses pembuatan sabun. Saya tunjukkan kepada awak dulu tau. Ini ke surat 79. Okay, yang ni. Nampak tak? Untuk hasilkan sabun, okay, nampak minyak campur dengan alkali untuk menghasilkan garam asid lemak, sabun dan juga glycerol. So tadi minyak tu adalah minyak kelapa sawit campur dengan serbuk kayu tu. Okay, serbuk kayu tu adalah alkali. So jawapan paling tepat adalah alkali. Okay. Glycerol tu, okay, nampak tak sini? Ini adalah asid lemak dengan glycerol. Maksud dia ini adalah dua molekul kita gabungkan untuk menghasilkan minyak. Boleh faham? Ini adalah molekul minyak. Asid lemak, glycerol, gabungkan dua-dua ni jadi minyak. Ini molekul minyak glycerol. Boleh faham? Okey. Jawapan yang paling tepat adalah alkali. Sebab kita nak hasilkan sabun, awak gunakan serbuk kayu. Serbuk kayu memang alkali. Okey, alkali. Okey, boleh ya. Okay, cikgu teruskan. Okay, so jawapan paling tepat B. 12B. Okay. Okay. So kemudian ni baru cikgu tunjukkan tadi. Okay, so minyak kelapa sawit campur dengan X untuk lepas tu awak didihkan dia menjadi I dan juga Y. So apa jawapan dia yang paling tepat? Baru je tadi cikgu tunjuk. Nampak saja minyak kelapa sawit mesti awak ingat dia adalah penghasilan apa? Penghasilan sabun. Okay, so untuk hasilkan sabun tadi, baru cikgu cakap tadi, minyak campur dengan alkali. Betul?
Alkali. So X ni mana satu alkali. Kalsium hidroksida, alkohol, natrium hidroksida dan juga alkohol. Alkohol sah-sah adalah asid tau. Alkohol adalah asid. So jawapan antara natrium ataupun kalsium hidroksida. Tapi awak tengok balik. Air dan juga Y. So ni cikgu cakap kita nak hasilkan sabun. Betul, kita nak hasilkan sabun. Jadi Y adalah sabun ke glycerol? Dia adalah jawapan dia C. Natrium hidroksida. Okey, natrium hidroksida alkali. Okey, alkali. Kemudian hasil dia air dan juga sabun. Awak akan dapatkan sabun. Glycerol bukan. Kan cikgu kata tadi glycerol adalah, okay, kita tengok balik Yang ni. Nampak? Garam asid lemak. So ini kita katakan dia sabun. Sebab nanti kan dia akan bentuk satu pepejal. Macam bentuk pepejal sikit. Pepejal cair. Okay? So dia garam asid lemak. Kita tak boleh kata dia glycerol. Okay, ini hasil dia. Oh, kenapa? Okay, cikgu faham kenapa kata glycerol sini. Okay. Tapi kalau contoh yang ni, glycerol sabun. Ini sepatutnya ini hasil dia. Garam natrium acid lemak campur dengan air. Kenapa dia kata sini glycerol? Maksudnya natrium hidroksida dan minyak menghasilkan glycerol. Okey. Cikgu tahu kenapa Syazwani pening sikit. Glycerol ni, glycerol kat sini mana? Cikgu tak tahu kenapa letak glycerol sini. Sebab glycerol ni adalah hasil daripada ini molekul. Okey, cikgu fahamkan awak macam ni. Glycerol ni adalah molekul minyak. Molekul tahu kan? Maksudnya yang benda kecil-kecil tu untuk gabungkan jadi satu minyak, satu benda iaitu minyak. Macam tu. Okay, sepatutnya kalau kita dah campurkan, yang ni peringkat yang pertama ni kita pecahkan dulu tu, molekul tu. Asid lemak dan juga glycerol. Kenapa kita kena pecahkan? Supaya senang. Kita ambil asid lemak tu saja. Kita tak perlukan glycerol. Okay, sebab itulah yang ni, bila kita letakkan alkali kan, dia akan keluarkan, sebetulnya ada lagi satu. Garam, asid lemak, sabun, campur glycerol, campur air. Okay, glycerol ni kita tak gunakan. Boleh faham? Cikgu tahu kenapa Syazwani kata glycerol saja. Sebab glycerol ni nanti, dia daripada molekul minyak ni. Dua ni, asid lemak dan juga glycerol. Nampak? Okay, daripada minyak. Kita buang glycerol ni. Kita tak perlukan glycerol. Sebab glycerol bukan digunakan untuk menghasilkan sabun. Jadi, hasil dia sepatutnya kat sini garam, asid lemak, campur dengan glycerol, campur dengan air. Tapi glycerol ni sebabkan kita tak perlukan glycerol, sebab tu kat sini tak payah awak letak glycerol. Okay, hasil dia sepatutnya nanti kalau kita nak minyak tambah alkali, okay, hasilkan garam natrium acid, lemak iaitu sabun dan juga air saja. Tapi yang ni yang kita nak, garam natrium acid lemak tu. Jadi jawapan yang untuk yang ni paling tepat adalah sabun. Okay, sabun. Boleh faham Syazwani kenapa cikgu kata bukan glycerol? Sebab glycerol dalam untuk buat sabun ni dia tak perlukan, dia tak gunakan. So kita buang dia. Okay, so jawapan paling tepat adalah C. Okay, yang lain pun, mungkin korang ada juga tersalah. Mungkin korang kata ni, Y ni adalah glycerol. Okay, kenapa cikgu tak kata glycerol sini? Kita tak perlukan glycerol tu. Kita perlukan asid lemak saja. Okay, boleh? Yang lain, cikgu harap korang faham. Okay, kemudian nombor 14. Semasa pembuatan sabun dalam makmal garam, biasa ditambahkan ke dalam campuran minyak dan alkali yang mendidih. Apakah fungsi garam biasa itu? Okay, apa fungsi dia? Yang ni. Kenapa bila kita buatkan kita hasilkan sabun, kita perlukan garam seperti garam natrium hidroksida sini ataupun garam biasa kat sini. Tujuan dia untuk menghasilkan apa? Apa fungsi garam tu? Jawapan nombor 14. Jawapan 14 kata C, menetralkan alkali yang belum digunakan. Okey, kalau awak neutralkan dia, awak takkan dapat hasilkan hasil dia. Kita takkan neutralkan dia. Kalau kita neutralkan, kalau awak nak neutralkan alkali,
Dekat sini mesti ada asid. Maksud dia minyak kelapa sawit itu mesti asid. Jadi jawapan C kurang tepat. Okay, kita tak boleh naturalkan alkali kat sini sebab minyak kelapa sawit bukan asid, dia alkali juga. Minyak kelapa sawit bukan, kelapa sawit neutral. Dia neutral. Minyak kelapa sawit neutral campur dengan alkali, so tak ada apa-apa berlaku lah. Dia akan jadi alkali balik. Jawapan dia adalah ya, mengasingkan sabun daripada air. Okey, ingat tadi cikgu cakap minyak neutral. Okey, kemudian garam tu, okey, garam biasa pun kita panggil dalam bahasa kimia pun adalah natrium hydroksida juga. Bila campur dengan alkali, okey, dia akan hasilkan alkali dan juga air. Okey, alkali dan juga air. So tujuan dia untuk kita asingkan sabun daripada air tu. So awak dapat dia punya serbuk saja. Pepejal cecair tu. Awak tak akan dapatkan air. Awak nak singkirkan air tu. So nanti bila air tu dah kering, awak akan dapat sabun dia.